A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in bi umuri dawatin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa la 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang mulia ini kita dipertemukan, dan insya-Allah sementara menunggu kefarduan Isya, sama-sama kita mendengar potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang perihal dakwah dan tarbiyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pertemuan yang lepas kita bincangkan tentang pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak memberatkan sesuatu amalan, terutamanya ketika mana kita menjadi imam dan juga sebagainya. Tentang cerita tentang Sayyidina Muaz. Minggu lepas kita cerita tentang Sayyidina Muaz yang dia ni solat dengan Nabi, dia solat dengan para jemaah. Dia cerita solat bersama dengan para jemaah, kemudian dia membaca surah Al-Baqarah, tuan. 2 juzuk lebih dia baca. Allahu Akbar. Bila 2 juzuk lebih dia baca, beberapa orang sahabat yang kat belakang ni dia mufaraqah. Pemasuk mufaraqah keluar daripada solat. Kita tak boleh suka-suka hati keluar dalam solat. Tiba-tiba dia keluar dalam solat. Bila dia keluar dalam solat, maka orang mengadulah kepada Sayyidina Muaz. Fabalagha zalika Muaz, sampai kepada Muaz, wahai Muaz, tadi masa kamu sembahyang, dia kata ada beberapa orang kat belakang tu dia keluar daripada solat. Faqala innahu munafiq. Orang munafik tu, Allahu Akbar, terus dia pun munafik. Maka sampailah berita ini kepada lelaki tersebut, dan lelaki tersebut pun mengadu kepada Nabi. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijumpa Nabi. Ya Rasulullah, inna qaumun na'malu ba'idina wa naski binawahidina. Wahai Rasulullah, kami ni kaum yang bekerja dengan tangan sendiri. Maksudnya dia bekerja. Kami kena berikan minuman kepada binatang ternakan kami. Maksudnya orang bekerja. Kita solat subuh contoh, imam baca panjang, risau kita tuan. Biasa jumpa kena kan? Saya bagi misalan sebelum ni. Kita solat di RNR. Solat RNR ni kebanyakan semua musafir. Betul. Pernah tak kita jumpa RNR, imam dia baca panjang. Yang dekat luar tu 2-30 orang betul kat luar. Tak apalah baca panjang. Dia makin ramai jemaah semakin panjang dia baca. Lepas dia baca panjang, doa pula panjang. Doa makin panjang. Tengok orang ramai, amin amin. Padahal dekat belakang sana ramai lagi orang. Jadi sepatutnya bila kita berada dalam keadaan tertentu, kita kena ringkaskan solat dan juga sebagainya. Baik. Kata Nabi pada Muaz, wahai Muaz, kamu nak mendatangkan fitnah ke? Ini dah hadis pada minggu lepas cerita tentang kita tidak memberatkan dan juga tidak menghukum. Kita kena tanya dahulu apa perkara berlaku. InsyaAllah pada minggu ini kita akan tengok sebuah hadis Nabi yang lain, iaitu kebimbangan Hanzalah tentang sifat munafik. Al-Hanzalah Usaidi qala wa kana fi kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lakiyani Abu Bakr faqala kaifa anta ya Hanzalah, qala qultu nafaqa Hanzalah, qala subhanallah ma taqulun, qala qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna binari wa jannah hatta ka'anna ra'yal 'ain fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna wa azwaja wa aulada wa dhai'ati fanasina katsira.
Faqala Abu Bakr fa wallah inna nalqa misla hadha. Fantala'tu ana wa Abu Bakr hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Faqala Rasulullah madha wa ma zaka. Qultu ya Rasulullah nakunu indaka tuzakkiruna binari wal jannah hatta ka'anna ra'yal 'ain. فإذا خرجنا من عندك عافسنا أزواج وأولاد وضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله والذي نفسي بيده إن لو تلوموا على ما تقول عندي وفي ذكري لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي ظروفكم ولكن يا رفدا Hanzalah sa'ata wa sa'atan salasa marrat. Hadis yang panjang tuan. Awaqamaqal. Dia cerita tentang satu hari Hanzalah bin Usaid ni dia berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Dua-dua ni sahabat yang besar. Siapa Hanzalah bin Usaid? Hanzalah bin Usaid ialah salah seorang penulis wahyu. Quran turun pada Nabi, Nabi panggil Hanzalah tulis Quran ini. Sebab tu di awal awal Islam, Nabi melarang sahabat menulis hadis. Sebab apa? Sebab apa Nabi melarang sahabat menulis hadis? Supaya tak mahu hadis ini bercampur dengan Al-Quran. Kemudian bila ramai yang telah meninggal dan sebagainya, barulah dibenarkan menulis hadis dan menulis Al-Quran. Jadi salah seorang yang menulis wahyu ialah Hanzalah, selain daripada Muawiyah. Muawiyah ni orang yang hebat, penulis wahyu Nabi juga. Tapi tengok kata-kata orang Melayu tak ada pun dia namakan anak dia Muawiyah. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita telah diracuni bahawa Muawiyah ni jahat. Kita telah diracuni Muawiyah ni murah. Tak tahu murah tu, pemberontak, derhaka. Ini adalah cerita-cerita persepsi buruk yang telah difitnah kepada Sayyidina Muawiyah. Sedangkan pada itu ialah pergolakan politik yang diambil kesempatan oleh golongan Khawarij. Orang Khawarij mengangkat Hanzalah, mengangkat Muawiyah. Konon dia katanya nak menuntut bela kepada Sayyidina Osman. Sayyidina Osman dibunuh. Sebab Sayyidina Osman dibunuh, maka golongan Khawarij ini provok Sayyidina Ali ketika itu supaya menangkap pembunuh Sayyidina Osman. Provok. Tetapi Sayyidina Ali dia faham politik dia. Dia tengok kalau aku kejar pun keadaan tidak tangkap pembunuh pun keadaan tidak aman. Kemudian mereka sebahagian dia katakan menyokong Sayyidina Ali, dia katakan menyokong Sayyidina Muawiyah, sehingga berlakulah peperangan dalam Islam di antara kaum sendiri. Orang Islam sama Islam gaduh. Zaman Nabi dah gaduh tuan, bukan zaman Nabi, selepas kewafatan Nabi. Para sahabat sabiqul awwal ini, zaman Sayyidina Ali bergaduh. Dia sebut perang Jamal. Yang bergaduh ni bukan calon-calon orang. Sayyidina Ali pada satu sisi, yang melawan Sayyidina Ali siapa dah? Ummahatul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi pernah sebut dalam satu hadis, orang yang mengikut Sayyidina Zubair adalah orang yang benar. Dan ketika itu Sayyidina Zubair bin Awam bersama dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini panjang cerita tuan-tuan. Dan apabila Muawiyah diangkat, Muawiyah diangkat, Sayyidina Ali melepaskan dalam peristiwa Ahqaf Tahkim, Sayyidina Ali melepaskan jawatan dan diserahkan kepada pimpinan dan juga sebagainya. Dibuat election kembali. Ternyata selepas dilantiknya Muawiyah, tidak dicari juga pembunuh Sayyidina Osman. Sebab Muawiyah tahu yang kita nak selesai ini ialah keamanan dan penyatuan ummah.
Yang lepas tu biarlah lepas, kita serahkan kepada mungkin penting tapi ada benda yang aulawiyatnya. Ini dari segi siasat syariah. Kata syariah, bukan kita bila kita perintah kita nak buat belaka, tak. Dari segi siasat syariah dia, politik dia ada benda yang perlu didahului, ada perkara yang perlu ditawakuf dulu. Ini politik zaman sahabat dah tunjuk dah. Kebijaksanaan para sahabat dalam mencatur siasat syariah politik Islam. Bukan semua nak dapat, semua nak buat, tak. Baik. Jadi tadi sebut tentang Sayyidina Hanzalah bin Usaid. Sayyidina Usaid ni dia berkata, dia berjumpa penyusuh wahyu. Cerita dah punya wahyu lah. Sayyidina Hanzalah ni salah seorang penyusuh wahyu sama dengan Muawiyah tadi. Kata Sayyidina Hanzalah, aku berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian lakina Abu Bakrin faqala. Maka Abu Bakar tanya, apa khabar kamu ni? Aku berkata, aku telah bertemu dengan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar tanya kepada aku, apa khabar kamu Hanzalah? Maka Hanzalah berkata, faqah Hanzalah ada munafik. Bukan Abu Bakar kata, Hanzalah sendiri kata. Hanzalah kata, aku dah munafik dah. Aku ni ada sifat munafik dah, wahai Abu Bakar. Aku ada sifat munafik dah. Dia mengaku dia munafik. Kita tunjuk orang munafik. Ni sahabat ni, dia merasa rendah diri. Bukan jangan seorang pilih wahyu. Benar faqah Hanzalah munafik dah. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, subhanallah ma taqulun. Subhanallah, kamu cakap apa ni Hanzalah? Kamu cakap apa ni? Maka Hanzalah kata apa? Naqulu inda Rasulullah. Apabila aku ni bersama dengan Rasulullah, duduk dalam majlis ilmu, yuzakiruna binari wal jannah. Maka duduk majlis ilmu macam ni tuan-tuan, Nabi ni cerita tentang syurga dan neraka. Hatta ka'anna ra'yal ain, sehingga mana kami merasakan syurga depan mata kami, neraka depan mata kami. Maksudnya insafnya dia, takutnya neraka, liqah dia nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, semangat nak melakukan kebaikan. Fa iza kharajna inda Rasulullah, tetapi kalau kami balik keluar daripada masjid, ataupun balik dari pengajian, pergi balik rumah, fasna azwaja wa aulad, kami jumpa anak dan isteri kamu, wa dhai'ati, dan juga pekerjaan kami, balik daripada pengajian, balik masjid dan sebagainya, masuk tempat kerja, duduk dengan anak dan isteri, kata fanasina kasira, kami lupa belaka. Yang cerita neraka tadi, yang cerita tentang syurga tadi, lupa. Sebab apa? Jumpa anak, jumpa isteri, pergi masuk kerja, kena marah dengan bos, pun lagi stres, tak ingat dah. Syurga neraka yang kita ingat, bila lah aku nak tukar division ni, kan? Bila nak berhenti dalam pemikiran kita. Begitu juga para sahabat, bila jumpa dengan anak isteri, bila jumpa dengan pemasuk tempat kerja dan sebagainya, lupa belaka. Kata Hanzalah, qala Abu Bakar, fa wallah inna la nalqa misla hadza. Wahai Hanzalah, aku pun macam tu juga. Abu Bakar pun rasa macam tu. Ini Abu Bakar kita lagi lah. Abu Bakar kata, betul, aku duduk dalam masjid, kata lebih kurang lah. Aku ini ingat Allah sebagainya, tapi bila balik pun jumpa anak si nego sebagainya, tak ingat, lupa belaka dah ni. Fanalqa ana wa Abu Bakar. Maka aku dan Abu Bakar, Hanzalah bin Usaid ni dengan Abu Bakar pergilah jumpa Rasulullah, ceritakan, kata, wahai Rasulullah, aku ni munafik. Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, aku pun rasa munafik ni sebagainya. Maka Rasulullah kata, maka Rasulullah berkata kepada mereka berdua ni, walladhi nafsi biyadi, walladhi nafsi biyadi, demi jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya kamu sentiasa berzikir dan sentiasa bersamaku dalam keadaan berzikir, itu ingat Allah SWT, nescaya para malaikat akan memberikan salam kepada kamu di rumah-rumah kamu, di jalan-jalan kamu. Akan tetapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, Nabi sebut 3 kali, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Di saat begini, ada saat begini, ada saat begini. Maksudnya
Ada saat ketika mana kita beribadah, tumpukan ibadah ubudiyah kita kepada Allah, ibadah khusus. Ada masa wasa'atan, ada masa kita tumpukan kepada menyantuni anak dan isteri kita, bermain dengan anak isteri kerja, ada masa kita pergi bekerja dan sebagainya. Maksudnya sifat yang demikian tidaklah dinyatakan sebagai munafik. Kalau kita rasa tu, tidaklah yang disebutkan sebagai munafik. Hadis riwayat Muslim. Baik, hari ini menceritakan tentang kebimbangan Sayyidina Hanzalah yang merasakan diri dan ditimpa penyakit munafik apabila bergaul, bergelak ketawa bersama keluarga, kawan-kawan. Lalu Rasulullah menenangkan Hanzalah, menceritakan kepadanya ada masanya seseorang itu perlu meluangkan masa bersama keluarga. Tak boleh kita tinggalkan keluarga. Ada masa kita perlu menyantuni ataupun memberikan hak-hak kita kepada keluarga kita, hak-hak kepada pekerjaan kita. Ada masa yang kita perlu menumpukan soal ibadah, dakwah dan juga sebagainya. Menurut Imam An-Nawawi, Rasulullah memberikan penerangan kepada Hanzalah bahawa leka bersama keluarga tidak menjadikan seseorang itu munafik. Tidak. Ini para sahabat cukup bimbang. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri berjumpa kepada orang yang ada list name, senarai nama orang-orang munafik pada zaman Nabi. Siapa dia? Sayyidina, apa ingat? Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani Nabi bagi list nama. Kita faham tak? Dua period Islam. Yang pertama pada zaman di Makkah, 13 tahun di Makkah tak ada orang munafik. Jelas dekat Makkah orang Islam dan juga orang kafir. Iman dan kufur. Iman dan kufur dekat di Makkah. Pertemuan di antara iman dan kufur. Apabila Nabi berhijrah, membuka lembaran baru di Madinah, mengasaskan negara Islam yang pertama di Madinah, maka ketika itulah lahir golongan munafikun. Golongan munafik, bapa munafik ialah Abdullah bin Ubay. Baik, di Madinah baru lahir golongan munafik yang membawa cerita yang banyak dalam peristiwa perang Uhud, yang mereka ni bagi senang lama nak pergi berperang, tiba-tiba dalam seminit 300 orang mufarakah tak jadi berperang. Bagaimana mereka buat cerita tentang hadisul ifki, memfitnah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sehingga mana Nabi pun terkesan, para sahabat pun terkesan pada fitnah tersebut, sehingga Allah SWT sendiri menyucikan Sayyidatuna Aisyah turun dalam dalam ayat surah An-Nur, menyucikan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Di Madinah baru ada golongan munafik. Biasa kita dengar alamatul munafiqus salasa idza haddatsa kadzaba, bila bercakap bohong. Apabila dia bercakap dia bohong. Wa idza tumina khana, bila berikan amanah khianat. Berikan amanah dia khianat. Apabila mereka berjanji, mereka mungkin janji. Ini sifat munafik yang biasa. Banyak lagi lah hurai-hurai lain. Tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, ini sahabat Nabi yang ada diri dia rindukan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak lahzah waktu, dia nak pastikan dalam setiap inci ataupun waktu dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut Syibli. Apa kata Syibli? Lazuktu halawatal ghuslati la'araftu mararatal qati'ati. Kata Syibli, kalaulah kamu merasa halawatal ghuslati, apabila kamu dapat merasa halawatal ghuslati, nikmat kamu berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita dah ta'alluq kepada Allah, ta'alluq pada majlis ilmu, la'araftu mararatal qati'ati, kamu akan merasa sakitnya perpisahan tersebut. Dia ingat pada SWT. Sebab itu, dan hari ini cerita tentang kita, apabila sahabat kita berada dalam ilmu ni, apabila para asatidhah memberikan peringatan, kita rasa iman kita kuat. Kita balik, kadang-kadang kita terlupa bergelak ketawa dengan kawan-kawan. Iman ni sifat yang Nabi sifatkan yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang.
Itu sifat lumrah manusia. Kita bukan para malaikat. Bukan para malaikat yang sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa sujud kepada Allah. Kita dikurniakan Allah SWT sifat taat, dan juga kita diinstal sekali dalam perisian ini kita ada nafsu. Bagaimana kita membawa nafsu ini kepada Allah, ataupun kita melayan nafsu ini tergoda dengan godaan syaitan, laknatullah. Baik, apabila kita dapat merasakan nikmatnya berhubung dengan Allah, maka saat itu kita akan merasakan mararatul qati'ati, pedihnya ataupun sakitnya apabila kita berpisah dengan berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat manusia. Sebab itu penting kita ada kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang baik ini sentiasa mengingatkan kita kepada syurga neraka, ingatkan kita apabila kita tergelincir, kan? Ingatkan kita datang masjid surau, ingatkan kita buat baik. Kita bayangkan kalaulah kita ni ada suka yang waktu usia kita dah senja dan sebagainya, tapi kita masih pada ghaflah, lalai, pergi main golf, pergi karaoke dan sebagainya, tak ingat masjid dan sebagainya. Kenapa berlaku gitu? Sebab sukalah sekeliling kita. Sebab itu penting kita mesti letakkan diri kita dalam golongan orang-orang yang ingat kepada Allah. Bukan kita rasa kita ni baik, tak. Kita tak baiklah, kita kena berkawan dengan orang baik. Dan apabila orang berkawan dengan baik, jangan rasa kita ni baik sebab orang nak berkawan dengan kita. Kita sentiasa ingat kita ni tumpang kebaikan orang lain. Jangan kita, orang dah kenal aku ni, jalan dengan aku ni sebab aku baik, cium tangan kita. Jangan ada begitu. Tapi biar orang rasa kita merasakan kita tumpang kebaikannya. Kadang-kadang kita semayang seorang, tuan-tuan, kat rumah tak semayang sunat, bagi duduk dalam jemaah ni kan, semayang lah sunat. Sebab apa? Bukan kita nak menunjuk tengok kawan kita, rajin dia solat 2 rakaat, solat sunat, kita pun semangat nak solat 2 rakaat juga. Bukan nak menunjuk, tapi kita tengok kawan kita solat, mungkin dia lazim solat berjemaah, mungkin dia lazim solat sunat, kita pun berasa segan, kita angkat takbir, angkat solat 2 rakaat. Apabila kita musafir dengan kawan-kawan kita, waktu makan, asyik dia yang belanja. Jadi sampai keinginan kita rasa, kita pun asyik dia belanja, kita pun nak bersedekah belanja juga. Kita berjalan musafir dengan kawan-kawan kita, tanya-tanya puasa, kita ni jangan puasa sunat, kawan-kawan kita puasa sunat, kita pun berlatih berpuasa sunat. Ini suka yang baik, dalam keadaan komuniti bi'ah yang salihah. Batu pada zaman Allah Muhammad, pada zaman Umar Abdul Aziz, yang mereka sembang dekat kedai kopi, kau pernah tuan? Berapa banyak kau petrik semalam? Berapa banyak untung tak? Semayang sembang apa dekat kedai kopi? Zaman Umar Abdul Aziz, berapa rakaat solat tahajud? Banyak puasa sunat. Bukan pada zaman Abdul Aziz itu mereka berbangga dengan ibadah, tak. Tetapi suasana bi'ah salihah disebutkan dalam bahawa dalam ketika mana zaman Sayyidina pemerintah Umar Abdul Aziz, orang nak bayar zakat ni terpaksa mencari penerima zakat. Dia bukakan keberkatan dekat negeri mereka. Kenapa? Dihimpunkan orang-orang soleh pada zaman mereka. Tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu kita ingat doa yang selalu imam kita baca, yang perlu kita amalkan juga. Pada kuliah pertama saya ingatkan tuan-tuan, itu zikir yang besar yang diajarkan Nabi, kalimatani hafifatan 'alal lisan shaqilatan 'alal mizan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hari ini kita tengok tentang bagaimana pentingnya kita ingat kepada Allah setiap waktu. Sayyidina Muaz bin Jabal, ketika mana bersama Nabi SAW, satu hari Nabi ni pegang tangan Sayyidina Muaz. Apa kata Nabi? Ya Muaz, uhibbuka ya Muaz. Wahai Muaz, aku cintakan kamu wahai Muaz. Nabi sebut. Lepas tu kadang-kadang kita kawan yang baik sebut, aku sayang kat kamu, sayang Allah kerana Allah SWT. Uhibbuka ya Muaz, aku cintakan pada kamu wahai Muaz. La tada'anna fi kulli duburi salah. Wahai Muaz, aku wasiatkan kepada kamu, usika, aku wasiatkan kepada kamu wahai Muaz, la tada'anna fi kulli duburi salat, apabila kamu selesai menunaikan salat, jangan kamu lupa berdoa kepada Allah. La
tada'anna fi kulli dubur salat, jangan kamu tinggalkan ketika mana kamu selepas salat, antakuna, dengan kamu menyebut Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Doa yang pendek tuan. Nabi sebut dia Muaz, setiap kali lepas solat jangan kamu lupa berdoa Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadi. Allahumma inna, ya Allah ingatkan kami, ala zikrika, untuk mengingati kamu, wa syukrika, untuk bersyukur atas nikmat kamu, wa husna ibadatik, dan juga untuk memperbaiki kualiti ibadah. Kita tengok doa ni tuan, apa hebatnya doa ni sampai Nabi pesan pada Sayyidina Muaz, la tada'anna fi kulli duburi salat, jangan kamu lupa baca ni setiap kali kamu salat. Yang pertama Nabi sebut Allahumma inna ala zikrika, ya Allah ingatkan aku supaya aku ingatkan kamu. Nabi ajar pada Sayyidina Muaz minta kepada Allah supaya Allah ingatkan kita, supaya kita ingat pada Allah Subhanahu Taala. Sebab dia tahu sifat manusia ni lupa, kan? Bila lupa kena ingatkan. Jadi siapa yang memperingati itu? Allah Subhanahu Wa Taala lah yang akan memperingati kita. Ingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu. Zikir ni, wa iman kita berzikir dengan seperti mana zikir-zikir yang ditinggalkan oleh Nabi. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, zikir secara lisan. Ada pun zikir yang lain ialah zikir qalbi, zikir hati. Apa dia? Kata Buya Hamka dalam kitab tasawuf moden, apabila aku melihat nikmat Allah, apabila aku melihat kebesaran Allah, hati melihat alam, mata melihat alam, hati melihat Tuhan. Mata melihat alam, hebatnya ciptaan Allah. Hati melihat Tuhan, bukan zat Tuhan, tetapi hebat yang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita tengok subhanallah cantiknya. Mata melihat alam, hati melihat Tuhan. Hati kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa syukrika, ya Allah ingatkan kami supaya sentiasa bersyukur atas nikmat yang Kau kurniakan. Wa husna ibadati, ya Allah ingatkan kami supaya sentiasa memperbaiki kualitas ibadah. Kenapa penting kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan? Kerana ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan kita supaya sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Fazkuruni azkurkum, ingatlah aku, kata Allah, aku akan ingat kepada kamu. Bagaimana Allah ingatkan kita? Allah berikan perlindungan, Allah berikan rahmat, Allah berikan maghfirah kepada kita. Dan kita ingat ancaman Allah bila kita lupa kepada Allah. Sahabat orang ni, Hanzalah dan Abu Bakar ni, dia bimbang, dia lupa kepada Allah. Kenapa dia bimbang sangat apabila dia lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat? Sebab Allah sebut dalam surah Taha tentang ancaman orang yang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam surah Taha ayat 25 hingga ayat 28. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala surah Taha, wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling daripada memperingati aku, dia lupa pada Allah SWT, berpaling, a'rada an zikri, dia tak nak ingat pada Allah SWT, tidak beribadah, tidak berzikir pada Allah SWT, fa innahu ma'isyatan dhanka, asbab yang pertama, akibat yang pertama dekat dunia. Fa innahu ma'isyatan dhanka, kesan yang pertama dekat dunia Allah buat, fa innahu ma'isyatan dhanka, aku akan jadikan kehidupan dekat dunia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang penuh kesengsaraan, kehidupan yang penuh kehinaan. Hidup dia dekat dunia susah. Sebab apa? Tak ingat kepada Allah. Tuan-tuan, nak buat maksiat dengan ibadah, mana lagi susah? Susah lagi buat maksiat, tuan-tuan. Buat maksiat ni kita kena apa? Sembunyi-sembunyi, betul?
nak buat jahat ni kita kena ada strategi. Ada strategi. Orang curi di masjid kita ada strategi. Dia tak mari waktu maghrib isyak orang ramai ni. Dia mari waktu bila? Waktu malam. Orang tidur belaka, dia terpaksa bersengkang mata untuk curi di masjid, ataupun mencuri di orang, masuk rumah orang. Dia kena belajar macam mana nak buka pintu rumah orang dan sebagainya. Susah nak buat maksiat ni. Nak buat maksiat susah. Tetapi dia juga tak tempuh juga buat maksiat. Allah sebut bahawa siapa yang berpaling pada peringatan aku, Allah sebut fa idza lahu ma'isyatan dhanka, hidup di dalam keadaan susah. Walaupun dah dapat apa yang dia nak. Contoh, buat rasuah dapat juta-juta ringgit, dia tak boleh guna suka-suka hati. Orang kerja kerajaan, kerja biasa je, mau ni kena tangkap. Kerja biasa tuan berani, kereta 5-6 butir kereta, rumah besar-besar, tak boleh nak guna pun masa hidup dia. Sebab kalau dia guna, dia tahu dia kena tangkap. Gaji 45,000 je, tapi kenapa ada kereta banyak? Kenapa ada hartanah banyak? Tak boleh nak guna. Terpaksa berikan kepada orang lain guna sebagainya, guna iklan orang lain. Itu Allah sebut fa innalahu ma'isyatan dhanka. Buat salah pada Allah, lupa kepada Allah, hidup di dalam keadaan ma'isyatan dhanka, hidup dalam keadaan ketakutan, kegelisahan. Takut orang tengok, takut orang ni, takut kena tangkap, takut orang syak. Dan akibat dekat akhirat, satu lagi package yang Allah beri. Wa yaumal qiyamati wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yaumal qiyamati a'ma. Dan akan kami jadikan di akhirat mereka ini dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti kata Allah, kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Buta-buta dekat dunia tuan-tuan, kita ada lagi kesihatan orang buta. Kita ada tongkat, hari ni telefon mesra orang buta, boleh baca arahan dan sebagainya, ada orang pimpin kita. Orang buta kat dunia ni walaupun dia cacat penglihatan, tetapi dia boleh lagi bergerak ke sana ke sini sebagainya. Quran ada beri dan sebagainya. Anak Ilih pun ada dia punya signal-signal dia. Tapi buta dekat akhirat, yang kita ni nak jumpa syafaat Nabi, kita nak minum telaga Kausar. Orang yang ramai ketika itu tak tahu hala ke mana. Yang Allah sebut dalam surah juzuk 30 bagaimana yang ifad anak dan isteri terpisah, sahabat-sahabat terpisah, berada dalam seorang. Dalam keadaan huru hara akhirat ni, kita nak minta syafaat Nabi, kita nak minum air telaga Nabi. Ketika itu kita pula dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta, maka kita bertanya kepada Allah, berlaku dialog dengan Allah SWT. Mereka yang lupa memperingati Allah ini bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, mengapa kau jadikan kami dalam keadaan buta? Wa nahsyuruhu sedangkan dekat dunia tu kami cerah. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Sedangkan dekat dunia kami cerah. Maka Allah sebut, sedangkan qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna. Mereka bertanya, ya Allah, mengapa kau jadikan kami buta sedangkan kat dunia kami cerah? Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna. Manusia, bukankah kami beri peringatan pada kamu? Fanasitaha, tapi kamu lupa Allah SWT. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan hari ini kata Allah, kami pula akan melupakan kamu. Allah Akbar. Ini akibat orang yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat kerja apa pun tuan-tuan, saya sebut pada diri saya dan tuan-tuan sendiri, jangan kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kecoh sehari dua tentang apa? Filem kita apa perempuan itu, walaupun tidak ditayangkan lagi tuan. Kita nak berkarya lah. Kita tak menyekat pun orang nak berkarya, tapi ada batas-batasnya. Kita tak nak dia menjadi satu normalisasi, benda yang boleh diterima oleh akal. Dekat orang putih sana, biarlah mereka dengan budaya mereka. Adakah kita nak mencemari bagi industri filem dan air kita yang berada pada lunas-lunas ketimuran ini? Kita nak cemari
nilai-nilai kemelayuan dan Islam yang ada di timur ini dengan adegan-adegan yang tidak sepatutnya. Tak pernah ada filem Melayu yang ada adegan begitu. Dah tiru 100% orang putih kan tuan. Sebab itu kita bantah. Kita tidak menghalang hiburan dan juga sebagainya. Jadi kita sebagai orang yang mesti ni kena cakna isu-isu ini. Dan kita sebutkan kepada anak-anak kita sebut kepada jemaah dan sebagainya. Kita perlu ada kecaknaan kepada isu-isu begini. Supaya kita tak nak disebut normalisasi. Apa normalisasi tuan? Bila orang buat satu perkara dan sekarang dia minta maaf. Jadi kita pun tak apalah. Lama-lama kita akan boleh terima. Sedikit demi sedikit kita boleh terima. Perkara ni kita kena sekat-sekat dulu. Alhamdulillah, teguran daripada JAKIM, teguran daripada Menteri Agama dan sebagainya kepada pelakon dan juga pengarah dan sebagainya, sepatutnya diambil penting dari ini. Dan beberapa menteri tentang komunikasi pun dah beri komen dan juga sebagainya. Ini yang kita nak. Bukan saja di atas, di bawah pun kita perlu cakna isu ni. Baik, sambung bahasan sedikit. Hadis ini turut mendidik para pendakwah agar memberikan masa dan hak yang sewajarnya pada setiap tempat. Ada masanya untuk bekerja, ada masanya berdakwah, dan ada masanya bersama keluarga. Benarlah nasihat Sayyidina Salman kepada Abu Darda. Abu Darda ni seorang sahabat yang zuhud, tuan-tuan. Seorang sahabat yang zuhud. Jadi Salman kata kepada Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya ada hak yang harus engkau berikan kepada Tuhan kamu. Inna li rabbi haqqan, ada hak pada berikan kepada Tuhan kita, ibadah khusus kita. Wa li nafsika 'alaika haqqan, pada diri kamu ada hak juga. Kita tak boleh buat suka-suka hati benda kita, tuan. Diri kita ni bukan hak kita, hak Allah SWT. Sebab itu kita kena jaga pemakanan. Sebab itu kita jaga perkara-perkara penting, tak boleh memudaratkan diri kita, kan? Kita ni pantang belaka, pantang jumpa. Pantang jumpa, basah belaka. Kita ingat diri kita ni ada kota. Macam internet ada kota, ada yang ambil 2G, ada yang ambil 4G. Allah letak, Allah sebut dalam hadis 40 kan, sebelum kita lahir ni, umur kita 40 hari, Allah letakkan rezeki kita sekian-sekian, umur kita sekian-sekian, mati kita sekian-sekian. Ya Allah letakkan penggaus makan udang 2 tan, betul, seumur hidup 2 tan. Daripada kecil sampai tua 2 tan. Tapi kalau umur 30, daripada kecil makan sampai umur 20, habis dah 2 tan kota dia. Umur 21 makan udang kau lah. Kenapa kau tu? Kau tu sebab apa kota dia habis. Kalau kita makan, memudaratkan. Ada orang makan kota dia makan ayam 10 tan. Seumur hidup dia 10 tan makan ayam. Lepas 10 tan, tak boleh dah makan ayam. Kelinci tiba-tiba ada. Untuk dah molek yang makan ayam, tiba-tiba makan kelinci. Sebab apa? Rezeki dia untuk makan ayam habis lah. Rezeki makan ayam habis lah. Tahu rezeki ni kadang masuk mulut kita pun tak tentu rezeki lagi. Bila bawa masuk mulut tiba-tiba muntah, bukan rezeki. Kenapa orang tu mati sampai ajal? Sebab rezeki dah terputus dah, kan? Rezeki dia untuk menghirup udara oksigen dah terputus, rezeki dia untuk minum terputus, rezeki makan terputus. Selepas rezeki dia habis, barulah malaikat Israel datang menjemput dia. Kalau rezeki kita tak putus lagi, tuan, jadi di antara amalan untuk memanjangkan rezeki apa dia? Sedekah. Sedekah ni panjang umur, kan? Bila pada sedekah, Allah akan murahkan rezeki kita. Allah akan ruaskan rezeki kita. Banyak sedekah, Allah akan ruaskan rezeki kita. Umur kita akan panjang. Bukan saja panjang, malah umur kita akan panjang dan juga bermanfaat. Baik. Diri kita ada hak, jaga diri kita. Nak makan vitamin, kena tengok vitamin ni berapa mg sepatutnya tubuh kita. Saya baca kajian dan tuan, tubuh kita ni memerlukan vitamin C contohnya lebih kurang 70 ke 80 mg je, miligram.
Kan? Dah molek kalau kita makan apple sebiji 2 biji cukup untuk tubuh badan kita satu hari, untuk vitamin tubuh badan kita. Ada orang telah vitamin suplemen 1000 mg, 2000 mg, rosak buah pinggang tuan. Rosak buah pinggang. Jadi tengok kadar tubuh kita. Walinafsika alaika haqqa, diri kamu ada hak. Penat tidur, jangan kita paksa. Penat tidur, tak ada ubat yang lain selain daripada penat ni, ngantuk ni tidur. Tidur. Nak nyenyak lagi hari Jumaat. Kita lepas Jumaat. Iaitu orang yang ada sakit, tak boleh tidur pun suruh datang Jumaat. InsyaAllah boleh tidur. Syahdunya imam jangan cuba kan. Dia automatik duduk je, suis tok terlak. Taklah khutbah bang. Nak tidur dia tidur juga. Sebab tu ayat kursi. Apa maksud ayat keagungan? La ta'khuzuhu wa la naum. Allah ini tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah gambarkan dalam ayat kursi, digambar ayat kursi ayat keagungan. Allah sebut Allah ni sifat yang maha agung, la ta'khudhuhu wa la naum. Allah ni tidak mengantuk dan tidak tidur. Mengantuk ni sifat lemah, sifat manusia. Allah ni tak ada sifat mengantuk. Dan kita ada manusia sifat mengantuk, biasalah. Besar yang Allah SWT mengantuk sifat manusia ni. Kalau mengantuk ni tak boleh buat apa, tidur. Tak boleh rasa dah. Tambah kalau kita buat kenderaan tuan, mau panggil micro sleep kan, tengah panas ayo 2-3 hari lepas mau kena balik pukul 2, pukul 3 kadang kita bawa kereta tu terlelap kereta lori depan lah. Allah Akbar, sikit lagi sekali tahan lagi. Kadang dia tengok statistik kan, bomba polis bagi tahu aksiden ni kebiasaan dia di antara radius 10 hingga 20 km sebelum destinasi. Ni kajian lah daripada Morris. Kajian tentang jalan raya dia kata kebanyakan aksiden kemalangan berlaku di antara 20 hingga 10 km sebelum destinasi. Sebab apa nak sampai dah lagi, tahan lagi akan dia tak tahan. Kalau tak tahan lagi aku jalan tidur kan. Itu ubat dia. Wali nafsika alaika haqqa, diri kita ada hak. Wali ahlika alaika haqqa, dan keluarga kamu ada hak. Keluarga kamu ada hak. Betul kalau hadis yang lain cerita tentang seorang lelaki mengadu kepada Sayyidina Umar. Lelaki ni mengadu kepada Sayyidina Umar, dia kata anak aku derhaka. Anak aku derhaka. Kemudian Sayyidina Umar kata panggil anak kamu. Bila panggil anak dia kata sebelum aku derhaka bapa aku terlebih dahulu derhaka. Kenapa? Yang pertama bapa aku tidak memberikan tidak berkahwin dengan perempuan yang baik. Yang kedua, bapa aku tidak mengajar aku Al-Quran ataupun ilmu agama. Yang ketiga, bapa aku memberikan nama aku nama yang jelek. Nama dia tak ingat bahasa Arab, tapi maksud dia lebih kurang langau kan, lalat air. Nama dia maksud nama dia. Sayyidina Umar kata apa? Kamu lebih dahulu derhaka kepada anak kamu. Dia sebut wali ahlika alaika haqqa, warga kamu pun ada hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa, maka kamu patut berikan setiap daripada mereka hak-hak dan yang sepatutnya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada hadis yang dibacakan tadi. Di antaranya isi pentingnya ialah bagaimana kita harus melazimi untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun setiap waktu dan sebagainya. Tapi ada hak yang kita berikan kepada ahli keluarga, diri kita dan juga sebagainya. Dan di antara tips untuk kita sentiasa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala ialah kita berada dalam circle ataupun suasana kawan-kawan yang baik dan sebagainya. Sebelum penutup saya nak bacakan kata-kata Imam Ibn Atha'illah. Kata Ibn Atha'illah, la tadruki zikri li'adamil khudurika ma'allah fi li'anna ghaflaka an wujudi zikri asyadda min ghaflika fi wujudi zikri. Kata Ibn Atha'illah, jangan kamu tinggalkan zikir kerana merasakan tidak ada kehadiran tumpuan apabila kamu berzikir kepada Allah. Bila kita zikir ni kita rasa tak khusyuk. Kita solat kita rasa tak khusyuk. Bila kita baca Quran kita rasa tak khusyuk. Kata Ibn Atha'illah, la tadruku zikri, jangan kamu tinggalkan zikri li'adamil khusuri ma'a Allah, apabila kamu tidak sampai kita rasa khusyuk kepada Allah.
Kerana apa? Sebab kelalaian kamu tidak berzikir adalah lebih bahaya daripada kamu lalai dalam zikir. Dia kata, apabila kita berzikir tapi tak hudur, tak datang khusyuk ni, la ilaha illallah, la ilaha, tak datang. Kita baca Quran tak rasa sejuk, kita solat tak rasa lagi khusyuk ni. Kata Ibn Athaillah, la tatruk zikri, jangan kamu tinggalkan zikirlah walaupun kamu dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan hati kamu lalai. Zikir ingat benda lain dan sebagainya. Kenapa? Kerana kelalaian kamu dalam zikir lebih bahaya daripada kamu lalai daripada mengingati Allah. Walaupun kita lalai dalam zikir, kita zikir ingat benda lain, lebih baik daripada kita lalai langsung tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.